Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan buat SOP menggunakan inside bar pattern. Jom kita saksikan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk SOP ni, sebelum saya mulakan kita punya backtest, saya akan terangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan kita punya SOP. Okey ya. SOP dia yang pertama, kita mestilah tentukan trend terlebih dahulu, iaitu kalau uptrend moving average 10 smooth close. Okey ya. Ini mestilah berada di bawah dan moving average 5 smooth close ni berada di atas. Okey, ini trend kita akan fokus untuk buy. Kalau untuk sell itu sebaliknya lah, moving average 10 di bawah di atas dan MA 5 di bawah. Okey ya. Okey, itu syarat yang pertama. Syarat pertama, kita tentukan trend terlebih dahulu. Okay, sebelum kita tentukan, selepas kita tentukan trend, kita akan fokus pada inside bar sahaja. Inside bar, okay, macam mana nak jumpa inside bar? Kalau untuk uptrend, untuk uptrend yang pertama dia mesti ada satu shadow, bukan shadow lah, maksudnya dia mesti ada satu ada candle ibu dia lah. Ok, ni ibu dia, mother candle lah, kita ambil, saya sebut sebagai mother candle, iaitu satu batang candle bear. Ok, satu batang candle bear. Lepas tu dia ada shadow dia. Maaf lah. Ok, ni dia punya shadow. Tak boleh masuk lah. Ok, tak apa. Ok, ni dia punya ini dia punya ibu. Dan dia mesti ada satu lagi candle anak dia. Candle anak ni berada di dalam lah, di dalam itu dia mesti berlawanan lah. Sekejap lah. Ok, ini candle dia mesti candle bear dan sebatang lagi candle bull. Ok ya. Candle anak ni mesti berada di dalam zone candle ibu ni saja. Body dia tidak boleh terkeluar lah. Body dia tidak boleh terkeluar. Tidak boleh keluar, tidak boleh berada di sini, tidak boleh terlebih macam tu. Dia berada di dalam saja. Okey ya, kita tengok contoh. Contohnya di sini ya, di sini boleh tengok. Satu candle bear, candle turun, dan satu candle up, satu candle menaik ya. Okay, ya, dia punya zone untuk mother candle punya zone, kita akan ambil di body sebelah atas dan sebelah bawah kita akan tanda di shadow. Bermakna untuk candle anak dia ni berada di dalam zone ini sahaja. Okay, ya. Bila kita dah jumpa bentuk macam ni di dalam trend buy, kita akan fokus untuk buy sahaja. Ok, itu kita akan, bila dah close candle ni, kita akan, candle ketiga ni kita akan mula buat panic order. Panic order iaitu buy stop. Tapi terlebih dahulu saya dah pun buat satu setup Fibo bagi memudahkan kita dapat ukuran 1:2 dan untuk penetapan stop loss dan TP. Okey, untuk setting dia
level kosong, description tak ada apa. Level 1, okay, kita tulis entry, kita letak simbol persen dan duit. Lepas tu level 3 TP dan level negatif 0.05 iaitu stop loss. Okay, jadi kita akan letak di body sebelah atas dan shadow di sebelah bawah. Jadi kita dah, bila kedua-dua candle ini dah lengkap, kita akan mula buat panic order pada candle yang ketiga. Dan kita akan, candle ni dia akan expired, kita akan delete panic order selepas candle yang kelima bermula daripada candle ini. Bermakna kalau kita buat panic order 5 batang selepas tu, kalau tak ada panic order tak diaktifkan, kita akan delete. Bermakna kita buat panic order buy stop loss, lepas tu kita tunggu entry candle yang pertama ni tidak aktif, kedua pun tidak mengaktifkan buy stop, ketiga, 4 dan kelima tidak juga mengaktifkan kita punya buy stop. Kita akan delete panic order lah. ok boleh faham. Jadi saya akan tunjukkan pada kita punya simulator. ok boleh tengok di sini. Saya akan tunjuk satu persatu lah. ok dia tengok di sini ya. ok sekarang uptrend dan kita tidak entry selagi mana kita tidak berjumpa dengan inside bar. ok sekarang dah berlaku satu mother candle dia, dan candle yang kedua ni mestilah dia close dalam bentuk bull. ok candle yang pertama dia bear dan candle kedua bull dan berada di dalam zone mother candle tu lah. Size dia mestilah daripada sini ke sini, daripada body sebelah atas dan ke shadow mestilah berukuran 20 pip ke atas. ok sekarang candle ni dah pun close, kita akan mula buat panic order, iaitu pada price 1.12 423, stop loss 1.12189 dan take profit ialah 1.12869. kita akan buat buy stop. ok candle yang pertama tidak mengaktifkan, candle kedua tidak pun aktifkan kita punya buy stop, candle ketiga aktif dan kena stop loss. ok jadi begitulah pada step-step yang seterusnya. Kita tengok daripada yang ni dah kena stop loss, kita tengok setup yang baru. di sini saya nampak dia punya inside bar, kita tengok berapa size, 21 pip. jadi candle ini valid lah. kita akan pertama tentukan trend, iaitu sekarang berada di uptrend dan muncul satu bear candle yang bersaiz 20 pip. Kita akan letak kita punya Fibo di body sebelah atas dan sebelah bawah kita akan letak di shadow lah. lepas tu kita tunggu candle yang seterusnya, sama ada dia close di dalam ataupun dia close di luar. Kalau di dalam dia akan jadi inside bar. sekarang dah pun ada inside bar, kita akan mula buat panic order pada 1.13108,
stop loss 1.12889, TP kita 1.13526, buy stop. Okey ya. Sekarang saya dah pun buat panic order buy stop ah. Jadi kita tengok macam mana. Okey, buy stop dah pun aktif. Cepatkan sikit. Kita biarkan dia TP ya. Okey, ini juga adalah inside bar, tetapi kita tengok kalau size nya tidak cukup 20 pip, kita tidak akan entry. Okey, jadi sekarang candle ni bersaiz 16 pip, jadi kita tidak akan entry lah. Okey, untuk entry yang ni pun kita kena stop loss. Okey, saya akan teruskan backtest ni, tapi sebelum tu saya akan tunjukkan setup untuk sell pula. Okey, sekarang saya akan tunjukkan cara-cara untuk entry sell pula menggunakan inside bar. Yang pertama, kita mesti pastikan trend terlebih dahulu menggunakan moving average. Yang pertama, moving average 10 mesti berada di atas dan moving average 5 berada di bawah. Okey, ini menunjukkan downtrend. Kita akan fokus untuk sell sahaja. Okey, dalam trend ni kita akan cari candle berbentuk inside bar. Jadi di sini saya dah nampak satu candle mother candle lah, kira candle ibu dia. Okey, bersaiz 20 pip, lebih 20 pip lah. Kita akan ambil di body sebelah bawah, dan candle ini mestilah candle bull, iaitu candle menaik, candle naik sebatang. Okey, dan untuk Fibo kita akan tarik di sebelah atas pada shadow je. Okey, candle yang kedua dia mestilah mempunyai satu candle anak, iaitu lebih kecil dan berada di dalam zone body ni ya, zone body inilah. Dan satu candle bull dan satu candle bear, dia bertentangan lah dengan uptrend tadi, dia terbalik. Okey ya. Shadow untuk anak ni tak kisah, kalau dia lebih pun tak ada masalah. Kita cuma marking kita stop loss kita akan letak pada candle ibu dia saja. Okey, sekarang ni bentuk yang dah complete, dia punya formation dia, pattern dia. Jadi kita akan buat panic order sell stop pada menggunakan Fibo ni lah. Okey, yang pertama kita akan buat entry 1.09989, stop loss pada 1.10254 dan take profit adalah pada 1.09485. Okey ya, sell stop. Kita tengok di sini sell stop dan stop loss dan TP ya. Jadi kita akan tunggu sehingga diaktifkan. Okey, candle yang kedua dah pun nak mengaktifkan. Okey, untuk entry kali ni kita dapat TP. Kita akan saya akan teruskan backtest ni sehingga 4 tahun, itu bermula pada 2016, 17, 18 dan 19. Okey ya, kita jumpa sambungan video ini. Saya akan huraikan lebih terperinci untuk teknik ini ya, dia punya keputusannya nanti. Okey, kita jumpa di video selepas ini. Okey, sekarang dah pun siap saya buat backtest, iaitu tempoh masa yang diambil adalah 4 tahun bermula daripada 2016 sehingga 2019. Itu tengok entry yang terakhir pada 20 Disember 2019.
Okey, keputusannya iaitu dapat 167 entry, 78 kena stop loss dan 89 kena take profit. Okey, ini modal kita bermula daripada 1000 dan account ni pernah cecah 14,000 US dollar. Okey, risk reward yang saya gunakan ialah 1:2. Setiap entry risk adalah 5% daripada baki account yang semasa lah. Okey, saya dah pun import kita punya data ni dalam Excel. Jom kita tengok dia punya. Saya buat satu huraian lah, satu kajian yang lebih detail. Okey, ini dia data yang saya dapat daripada backtest semua ni. Backtest tu kita boleh masukkan, dia jadi data tu boleh masukkan dalam bentuk Excel. Okey, ini saya dah buat pun dia punya huraian, dia punya kajian yang terperinci. 167 entry, 167 setup. Okey, 78 stop loss, 89 TP. Winning percent ialah 46 win dan 54 loss. Okey, jadi boleh tengok di sini. Okey ni entry yang pertama take profit, entry yang kedua stop loss. Okey, yang take profit saya akan masukkan data dia sebagai 2 dan stop loss saya akan letak sebagai 1. Jadi tengoklah di sini saya dah pembahagikan mengikut bulan bagi memudahkan lah. Ni tengok dalam kotak ni saya dah bahagikan. Okey, seterusnya saya akan pergi ke lebih detail. Okey, untuk tahun yang pertama 2016, iaitu bulan yang pertama kita kerugian iaitu kita punya paras untuk winning untuk paras kita punya paras break even ialah mestilah pada paras 33%, iaitu 1:2. 1:2 kita mesti dapat sekurang-kurangnya 33% win baru kita akan break even. Lebih 33 kita akan untung lah. Jadi bulan yang pertama 17%, mana entry kita rugi 1 kali TP, 5 kali stop loss. Okey, untuk bulan yang kedua kita keuntungan, kita dapat untung, iaitu winning percent kita ialah 71%. Okey, 71% kita untung. Bulan yang kedua kita rugi, bulan yang ketiga rugi, 4 kita untung balik. Okey, dalam tahun 2016 kita ada bulan yang kita kerugian, itu sebanyak 5 bulan lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan rugi dan 6 bulan untung. Okey, tahun 2017. Okey, 1, 2, 3 bulan kita rugi. Bulan Mei tiada sebarang entry ya, tak ada setup yang muncul di bulan Mei 2017. Okey, bulan 1, 2, 3, 4 kita untung, iaitu melebihi kita punya winning melebihi 30%, 33%. Seterusnya bulan Jun, Julai, Ogos dan Oktober kita untung. Okey, ini tahun 2017 kita 3 bulan ni kita rugi. 2018, okey, bulan yang pertama kita untung, bulan kedua break even, bulan yang kedua kita rugi. Okey, break even berada pada paras 33 33%, mana break even lah. Okey, bulan keempat untung, break even, break even, untung, rugi. Dan bulan tahun 2019 break even, rugi, untung, break even, untung, rugi, break even, rugi, untung. Okay, ya, boleh tengok pada tahun 3 tahun kebelakangan tu, bulan Disember semuanya berada pada paras kerugian lah, rugi. Mana lagi kita boleh tengok lagi ya.
iaitu bulan Jun pun ada juga. Okey, jadi itu saja untuk perkongsian saya kali ini. Tapi sebelum tu saya nak review sikit, nak review satu teknik yang saya akan release dia punya SOP setelah mencapai subscriber 1000. Jadi siapa yang menonton video ni, saya harap subscribe. Saya akan release satu SOP yang menggunakan risk reward ratio 1:3. 1:3. Winning percent ialah 45%. Jadi saya juga buat huraian yang detail macam ni. Okay, tengok setiap bulan untuk tahun 2016 hanya satu bulan saja yang rugi. 2017 2 bulan kerugian, 1 bulan kita untung. Okay, 1:3. 1:3 kita mesti capai 25% lah. Jadi ini 20% kita rugilah. Boleh tengok. Okay, bulan Januari tahun 2018 1 bulan kita rugi, semuanya kita untung. 3 tahun berturut-turut. Tahun yang keempat sama juga, iaitu backtest saya sehingga bulan Mei saja. Jadi siapa yang tengok video ni, saya harap semuanya subscribe dan saya akan release SOP ni selepas mencapai subscribe sebanyak 1000 orang. Ok, jumpa lagi di video-video yang akan datang. Sekian, terima kasih.